Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung bab sejarah 2.6. Okey. Kita buka buku teks. Di muka surat 38. Okey. Iaitu 2.6 kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Pengembangan yang berlaku pada zaman air batu akhir memberikan kesan yang sama di Asia Tenggara. Sebelum ni kita tengok okey, di seluruh dunia, tapi untuk 2.6 ini kita fokus di Asia Tenggara. Dua kesan penting ialah kenaikan paras laut di pentas Sunda dan pergerakan manusia di sekitarnya. Perubahan paras laut yang aktif berlaku pada 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu. Sejak tempoh tersebut, aras laut telah naik antara 100 hingga 120 meter. Ketika itu, pentas Sunda merupakan daratan yang mempunyai kawasan tanah rendah di antara pulau-pulau yang wujud pada hari ini. Kepulauan Sumatera, Jawa dan Borneo berada di atas pentas Sunda. Kawasan yang dihubungkan melalui daratan seluas lebih 3.2 juta kilometer persegi yang menyaksikan Burma ataupun Myanmar hari ini, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo dan Singapura. Okey. Kalau kita tengok pada peta ni, kawasan kuning dan hijau ini adalah merupakan daratan. Maknanya masa dulu tidak ada Semenanjung Tanah Melayu, tidak ada Borneo, tidak ada Sumatera, tidak ada Jawa. Jadi semuanya bercantum. Bagaimana yang ditunjukkan dalam peta yang di sebelah kanan ini. Kawasan tanah tinggi dan kawasan daratan 25,000 tahun dahulu. Tak ada Semenanjung, tak ada Borneo. Mana kita boleh pergi ke Sarawak jalan kaki. Sebelum 10,000 tahun dahulu, Asia Tenggara merupakan kawasan tanah yang luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan. Gugusan tanah ini dikenali sebagai pentas Sunda. Ini kita namakan sebagai pentas Sunda. Kawasan daratan ini. Pentas Sunda merupakan tunjang kebenuaan di Asia Tenggara. Keadaan ini menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara mempunyai ciri-ciri fizikal dan kehidupan yang hampir sama. Manusia yang tinggal di rantau Asia Tenggara, khususnya di kawasan pentas Sunda, berkongsi tamadun yang sama seperti kepercayaan, asal-usul keturunan, bahasa, budaya dan masyarakat. Sebagai contoh, penduduk di Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand dan Selatan Filipina berkongsi bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Jadi kita kata sebagai serumpun. Dulu kita hidup sama, tapi disebabkan oleh perubahan fizikal, iaitu kenaikan aras laut pada zaman air batu akhir itu, manusia ini sudah terpisah. Kecairan air batu pada akhir zaman Holocene menyebabkan terjadinya sungai dan tasik di Asia Tenggara. Sungai yang terbentuk telah mengalirkan air ke dalam tasik dan ke laut. Antara sungai terbesar termasuklah Sungai Sunda Utara. Aliran sungai yang mengalir telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Perkembangan ini mempengaruhi pembentukan Selat Melaka, Teluk Siam dan juga Laut Jawa. Teluk Siam, Selat Melaka dan Laut Jawa kita bentuk. Tahukah anda, keluasan pentas Sunda melebihi 3.2 juta kilometer persegi. Bentuk fizikal tanah pamak ini berlaku zaman Pleistocene yang mempunyai paras aras laut yang rendah. Pada ketika itu, daratan boleh dilalui oleh manusia dengan cara berjalan kaki. Perubahan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara pada zaman air batu akhir, khususnya peringkat akhir zaman Holocene, memberikan kesan kepada bentuk fizikal dan kehidupan di kawasan ini. Kawasan Asia Tenggara telah dihuni oleh kumpulan mamalia bersaiz sederhana dan besar. Asia Tenggara merupakan kawasan tumpuan mamalia kerana kawasan ini didiami oleh sebanyak 30% mamalia dunia. Walau bagaimanapun, beberapa binatang seperti stegodon, iaitu gajah, dan juga Pachycrocuta, hyena atau dubuk bersaiz besar telah
pupus. Okey. Jadi itu dia tentang kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey. Jadi juga untuk tajuk 2.6 ini tidak ada latihan. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian. Terima kasih.